Produk-produk dipasarkan menggunakan jenama yang layak dikatakan sudah terkenal. Kebiasaannya mampu duduk dalam pasaran untuk satu tempoh yang agak lama. Namun bagi sesetengah jenama, peredaran zaman mampu memberi kesan ketara kepada permintaan produk tersebut sehingga mengakibatkan berlaku penurunan permintaan sekaligus memperlahankan jualan. Ada jenama gergasi yang mampu meredah dugaan ini dan ada juga yang terpaksa gulung tikar, dihentikan jualan ataupun dibeli pesaing lain yang hanya untuk mendapatkan teknologi di sebaliknya. Suka kami kongsikan kepada anda 5 jenama popular di Malaysia suatu ketika dahulu kini telah pupus. Jika anda masih ingat, suatu ketika dahulu jenama filem kamera Konica pernah mengeluarkan iklan yang meminta kita menggantikan sebutan cheese ketika kita mengambil gambar dengan sebutan Konica. Nasib Konica dan Minolta berkait selepas kedua-dua jenama digabungkan pada tahun 2003 ketika industri perfilman dunia sedang beralih ke arah digital sepenuhnya. Konica ditubuhkan lebih awal pada tahun 1873 sebagai sebuah syarikat litografi dan fotografi, mempunyai sejarah gemilang sebagai pengeluar kamera pertama di Jepun. Minolta pula bermula pada tahun 1928 hasil kerjasama seorang peniaga di Jepun bernama Kazuo Tashima membawa masuk teknologi fotografi dari Jerman untuk penghasilan lensa kamera berskala besar berkualiti tinggi. Kedua-duanya bergabung sebagai Konica Minolta dan cuba diubah hala tujuannya sebagai jenama mesin cetak. Namun, pengurusan syarikat memilih untuk menghentikan terus semua pelibatan mereka dalam industri fotografi dan kamera pada tahun 2007. Kini jenama ini diteruskan sebagai pengeluar mesin pengimbas perubatan untuk kegunaan hospital dan klinik. Ayat nasional Panasonic. Teknik satu ketika dulu adalah antar ungkapan ikonik yang bergema dalam stesen televisyen tempatan kita. Menjadi salah satu jenama di bawah kendalian Matsushita Electric, Nasional merupakan jenama yang cukup sinonim dengan barangan elektronik dan elektrik rumah. Barangan berjenama Nasional memang cukup diyakini pengguna, khasnya suri-suri rumah kita. Siapa ada periuk nasi nasional di rumah, ada kemungkinan barangan itu masih boleh digunakan jika dijaga dengan baik. Jenama nasional dimulakan sebagai sebuah jenama ciptaan Konosuke Matsushita, pengasas syarikat itu untuk penamaan lampu basikal keluarannya. Bagaimanapun, populariti jenama Panasonic yang juga merupakan salah satu jenama di bawah syarikatnya mula menjadi fokus dunia menenggelamkan jenama nasional. Sedikit demi sedikit, nama nasional mula dihentikan penggunaannya, digantikan dengan Panasonic, sehinggalah kesemua produk elektrik dan elektronik di bawah keluaran Matsushita hanya menggunakan nama Panasonic. Tiada siapa menyangka salah satu gergasi produk komputer Amerika Syarikat iaitu Compaq pun boleh gulung tikar. Apa yang menyedihkan, Compaq pada zaman kemuncaknya dapat bersaing dengan satu lagi jenama besar iaitu HP. Namun, ekoran kegagalan menawarkan harga yang setara. HP menang dalam pertarungan itu, seterusnya membeli pesaing utamanya. Dimulakan pada tahun 1982 oleh 3 orang usahawan semikonduktor. Compaq pada awalnya mengeluarkan komputer sebagai pesaing dengan jenama terunggul ketika itu, IBM.
Taktik agresif Compaq sebagai pengeluar komputer klon IBM pertama serta mampu memberikan diskaun tinggi mendorong jualannya. Kesilapan Compaq membeli beberapa buah syarikat teknologi sekitar penghujung dekad 1990-an menyebabkan mereka perlu menanggung hutang besar. Kerugian-kerugian itu akhirnya memakan diri, memaksa Compaq membuka perbincangan untuk Compaq digabungkan dengan HP. Walau bagaimanapun, setelah dibeli HP, jenama Compaq mula disisihkan sehingga jenama itu ditamatkan terus penggunaannya pada tahun 2013. Bagi generasi yang lahir 50 tahun atau lebih terdahulu, jenama RCA sudah pastilah sangat sinonim dengan mereka. RCA cukup terkenal sebagai pengeluar radio dan pemain piring hitam yang menjadi satu-satunya teman masyarakat kita tatkala sunyi. RCA atau Radio Corporation of America bermula pada tahun 1919 sebagai sebuah syarikat media massa radio sebelum mula mengeluarkan fonograf pertama pada tahun 1929. RCA berjaya mengeluarkan pemain piring hitam pertama pada tahun 1930. Teknologi yang berjaya dibangunkan dan diperbaiki RCA akhirnya menjadi standard utama semua pemain piring hitam antarabangsa. Bagaimanapun, persaingan dengan jenama-jenama dari Jepun mula memberi kesan, khasnya ketika industri sedang berubah kepada penggunaan kaset untuk audio. Kini RCA sebagai jenama dipegang oleh Vox International yang meneruskan legasi jenama ini tanpa mengeluarkan produk-produk baru di bawah nama RCA. Barangan antik RCA terus menjadi buruan peminatnya, kekal dijual pada harga tinggi disebabkan permintaan yang ada. Jenama ini merupakan salah satu lambang kemewahan seseorang tidak lama dahulu. Sekiranya seseorang itu merupakan pengguna peranti BlackBerry, besar kemungkinan dia adalah seorang yang penting atau merasakan dirinya penting. Pada era kemuncak BlackBerry menguasai lebih 20% pasaran peranti telefon pintar, mengekalkan identiti peranti mereka yang terkenal dengan papan kekunci yang menjadi kegemaran utama penggunanya. Kegagalan untuk terus bersaing dengan Apple dan Samsung mengakibatkan BlackBerry menjadi salah satu korban besar dalam dunia telefon pintar yang kuat. Bagaimanapun, semua itu menemui noktah pada 4 Januari 2022. Tarikh tersebut menjadi hari akhir di mana syarikat pengendali BlackBerry menamatkan semua sistem sokongan ke atas aplikasi, fungsi panggilan, mesej dan sebagainya kepada semua peranti yang menggunakan perisian BlackBerry OS di bawah jenama itu. Gagal bergerak seiring dengan peredaran trend, BlackBerry atau nama manjanya BB kini tinggal kenangan.